Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 28 Julai bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama. Tiada lagi perjanjian atau memorandum persefahaman MOU baharu akan dimeterai antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH selepas ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kedua-dua pihak sudah mencapai persetujuan dalam pertemuan baru-baru ini. Tambah beliau, MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai sebelum ini akan diteruskan sehingga Parlimen dibubarkan. Tegas lagi, isu dari segi perjanjian secara bertulis tidak penting lagi pada masa ini. Namun persefahaman untuk kepentingan rakyat boleh diteruskan bagi menjamin kestabilan politik. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Jubli Perak 25 tahun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN semalam. Pada April lalu, Mesyuarat Majlis Kerja Tertingginya MKT UMNO telah memutuskan MOU yang dimeterai antara kerajaan dan PH tidak diteruskan selepas 31 Julai ini. MOU berkenaan merangkumi 6 perkara iaitu pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran dan pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 ME 63 dan pembentukan jawatan kuasa pemandu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi menjelaskan bahawa tarikh 31 Julai yang dirujuk dalam MOU itu adalah mengenai supaya Parlimen tidak dibubarkan sebelum tarikh itu, bukannya melambangkan tarikh tamat MOU. Beliau juga menjelaskan persefahaman berkaitan akta pendanaan politik juga antara perkara yang sudah disepakati antara mereka bahkan dipersetujui oleh UMNO sendiri. Sementara itu, Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fadzil pula mempersoalkan mengenai status penguatkuasaan memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH. Beliau bertanya adakah bermaksud MOU yang ditandatangani pada 13 September tahun lalu masih berkuat kuasa atau sebaliknya selepas kerajaan memutuskan tidak akan membuat perjanjian atau MOU baru dengan pembangkang. Menerusi hantaran di Facebooknya, beliau menjelaskan berdasarkan perkara 2.1 dalam MOU itu menyatakan ia hendaklah berkuat kuasa daripada tarikh perjanjian ditandatangani dan terpakai sehingga pembubaran Parlimen Malaysia yang ke-14. Fahmi yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai berkata, ia dengan jelas bermaksud MOU sedia ada ini kekal berkuat kuasa sehingga Parlimen dibubarkan. Selagi mana Parlimen belum dibubarkan, MOU yang sedia ada ini akan terus berkuat kuasa. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan Siti Nur Amira Abdullah yang didakwa kerana menghina Islam ketika membuat persembahan komedi adalah pemegang kad orang kurang upaya OKU. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia menjelaskan semakan yang dibuat tidak menemukan sebarang rekod berkaitan status itu. Sehubungan itu, JKM meminta pihak media untuk mendapatkan pengesahan daripada pihaknya terlebih dahulu bagi memastikan perkara yang dilaporkan adalah sahih. Ia juga berharap laporan berkenaan diperbetulkan segera oleh pihak berkaitan susulan infografik di laman media sosial yang tular. Jelasnya tindakan itu bagi mengelak salah faham dalam kalangan masyarakat terhadap golongan OKU selain menjaga sensitiviti mereka. Pada 13 Julai lalu, Siti Nur Amira mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan menghina Islam dan Al-Quran. Didakwa dilakukan di restoran Crack House Comedy Club, Taman Tun Dr. Ismail pada 6 petang 4 Jun lepas. Seterusnya, gara-gara dihalang menggunakan motosikal, seorang ibu digut bunuh oleh anak kandungnya dalam kejadian di Bandar Perdana Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata, kejadian berlaku pada jam 2 petang ketika suspek berusia 20 tahun yang bekerja kilang baru tiba di rumah lalu meminta untuk menggunakan motosikal milik ibunya. Beliau berkata akibat berang dengan tindakan mangsa berusia 40 tahun, suspek kemudian mengamuk sebelum memegang sebilah pisau dan mengugut ingin membunuh ibunya serta ahli keluarga lain. Berikutan keadaan yang tidak terkawal, ibu suspek kemudian bertindak menghubungi polis. Jelas Zaidi, sebaik anggota unit peronda polis MPV tiba, mereka terus menahan suspek di rumahnya. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda dan ditahan untuk siasatan lanjut. Semakan mendapati, suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Namun hasil ujian seringan air kencing ke atasnya mendapati dia positif metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan.
Seorang pemandu lori rentung selepas terbabit dalam kemalangan di Jalan Kampung Sungai Sabai, Kalumpang, Hulu Bernam. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Arsyad Kamarudin berkata, kejadian berlaku jam 11.45 pagi semalam membabitkan lelaki berusia 45 tahun sedang menghantar muatan batu kerikil dari Serendah ke tapak pelupusan sampah di Sungai Sabai. Beliau berkata lori yang dipandu mangsa itu didapati hilang kawalan lalu terbabas ke sebelah kanan jalan kemudian terbalik jatuh ke ladang kelapa sawit. Akibat kemalangan itu, diesel telah tertumpah ke atas badannya dan kemudian terbakar. Arsyad berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Pemandu BMW yang rentung dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan sebelum terbakar berhampiran Jabatan Permas Jaya menghala ke bakar batu di Johor Bahru pada Isnin lalu adalah seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Raut Selamat berkata, mangsa yang maut dikenapasti dan disahkan selepas abang mangsa yang berusia 45 tahun melakukan ujian DNA. Beliau berkata pihaknya telah menerima laporan daripada Pejabat Kimia Negeri Johor berkenaan sampel perbandingan DNA antara mangsa yang maut dengan warisnya daripada abang mangsa pada jam 2 petang semalam. Dalam laporan itu, keputusan DNA yang dipadankan adalah 99.9998% sepadan antara satu sama lain. Raut berkata, Pejabat Forensik Hospital Sultanah Aminah HSE akan menyerahkan jenazah kepada keluarga mangsa hari ini pada jam 8 pagi. Tambah beliau, pemandu yang cedera dalam kemalangan itu masih dirawat di zon merah HSE. Bagaimanapun siasatan masih dijalankan di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.